Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa huwa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ma ja'alna min 'ibadika salihin. Allahumma ta'alina bi qudwahil 'alifin wa rzuqna fahman nabiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita masih lagi 292 perenggan pada tajuk Tanzih. Masih lagi pada tajuk yang sama disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, ialah Allah Subhanahu wa taala tidak dibawa oleh Arash, tetapi Arash dan pembawa Arashlah yang dibawa dengan kelemah lembutan qudrahnya. Arash Allah Subhanahu wa taala dia makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diriwayatkan bahawasanya Arash Allah Subhanahu wa taala antara makhluk yang paling besar sekali dan yang paling berat sekali di antara makhluk-makhluk yang pernah dicipta oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, dia menciptakan planet-planet yang ada yang jauh lebih besar daripada matahari. Walaupun begitu, apabila dihimpunkan semua planet-planet tersebut, kemudian nak dikaitkan dengannya Arash Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sebutir pasir saja, itu ibaratnya akan Arash yang dicipta oleh Allah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Arash, tidak ada kaitan dia berada di atas Arash. Dia menyentuh Arash, dia membawa Arash, tidak ada kaitan. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa malaikat, ada beberapa orang malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintah untuk junjung Arash. Samaniyah, jumlahnya 8. Pada awalnya para malaikat tersebut dicipta oleh Allah dengan sebesar-besar makhluk juga, antara malaikat yang sangat-sangat besar. Allah Subhanahu wa taala perintah, wahai malaikat, angkat Arash. Lalu ke-8 malaikat cuba mengangkatnya, tapi tak berjaya, kerana terlalu berat, terlalu besar. Tapi malaikat itu pun dah besar. Allah Subhanahu wa taala perintah lagi, wahai malaikat, angkat Arash. Tak terangkatnya Arash. Angkat di sini kerikut pada bahasa Quran seolah-olah menjunjungi Arash, menjunjungi Arash. Dan kita tidak boleh menggambarkan begitu, seperti mana kita menjunjung sesuatu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikat, ya malaikatku, kamu tidak akan dapat mengangkat Arashku melainkan dengan qudrahku. Lalu baca, ila akan kamu, la hawla wa la quwwata illa billah. Lalu malaikat pun mula membaca, oh dapat diangkatnya Arash lalu dijunjungnya. Tetapi sekiranya malaikat itu berhenti daripada membaca la hawla wa la quwwata illa billah, maka kembalilah Arash itu akan jatuh di atas mereka. Maka disebutkan itulah malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat menjunjung Arash sampai hari ini dalam keadaan membaca la hawla wa la quwwata illa billah. Itu pun pengajian akidah. La hawla wa la quwwata illa billah ada dua. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua daya upaya. Itu qudrah yang kita tidak memilikinya. Pada hakikatnya mereka semuanya milik Allah. Mana kekuatan, daya upaya itu kembali daripada qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah kita tidak mentaati perintah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan atas qudrah Allah. Kata la hawla wa la quwwata illa billah. Itu dia sudah usul akidah sendiri.
Lalu benarlah kata ulama akidah sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras tetapi tidak ada kaitan dia menyentuh aras. Tidak ada kaitan dia mengangkat menjunjung aras, tapi berlaku atau qudrahnya. Seperti mana bumi ini kalau dilihat pada alam semesta dia macam terapung. Begitu juga malaikat, begitu juga matahari, begitu juga bulan. Lalu soalannya siapa yang menciptakan sehingga dia berada di situ? Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa adanya tiang. Jadi langit ni kata Rasulullah adalah atap yang buat dunia ini ataupun bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tanpa tiang. Itu atas kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan aras untuk dia berduduk tinggal di atas aras tersebut. Tidak ada kaitan sama itu. Dia sudah akidatul sunnah wal jamaah. Yang digagahi dalam genggamannya, maksudnya dalam kekuasaannya, seperti mana kata ulama kita Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maknanya dia menguasai, dia berkuasa. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu dia berkuasa atas makhluk yang paling besar sekali, maka menunjukkan dia juga berkuasa atas seluruh makhluk di atas alam ini. Dia di atas aras dan langit dan di atas segala-galanya sampai ke segala lapisan bumi, keatasan yang tidak menambah dekatnya kepada aras dan langit sebagaimana tidak menambahkan jauhnya dari bumi dan lapisan tanah. Dia sudah akidah sunnah wal jamaah, apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, lalu diterjemahkan oleh ulama kita. Masuk atas di sini fauq, ala, tapi bukan menunjukkan pada level dia, peringkat, tempat, kedudukan, bukan kata ulama. Dan ulama membahaskan pada bab ala dengan fauq. Rahman ini fauq, dia di atas, bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas lalu turun ke rahmat. Tetapi Allah nak bagi tahu bahawasanya mulianya kamu disebabkan rahmat itu sampai kepada kamu. Jadi ke atas itu sebagai ulama di sudut bahasa Arab menunjukkan kepada bahagian kemuliaan. Itu bahasa jin syaitan, dia tidak boleh naik sampai ke langit kerana langit telah dimuliakan oleh Allah dengan wahyu yang turun kepada umat baginda Rasulullah. Itu bahasa pada zaman dulu jin syaitan semua boleh naik sampai ke langit. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad, turunnya Quran, turunnya wahyu, berhenti itu semua. Jadi masuk fauq di atas sana adalah menunjukkan kepada kemuliaan dan bukannya menunjukkan kepada di bahagian atas. Dan oleh kerana itu yang kita kena faham, dia di atas arsy bukan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bertempat berduduk tinggal di atas arsy. Tapi maksudnya dialah Allah yang berkuasa, yang pemerintahan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala bermula daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perlu fahami. Seperti mana Quran ada surah, ada ayat yang turun daripada arsy Allah Subhanahu wa taala, turun sampai ke Lauhul Mahfuz, turun sampai minas sama'i dunya, langit dunia, kemudian dibawa masuk sampai ke bumi, sampailah dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kaitan apabila dikatakan bahawa setiap arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana, dan Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dia di atas di bahagian-bahagian itu. Tidak juga ada kaitan. Nanti kita akan sampailah di mana Imam Al-Ghazali menyatakan maha suci Allah daripada bertempat, tetapi dia di tingkat yang maha tinggi dan daripada arsy dan juga langit. Jadi maksudnya maha tinggi di sini adalah kedudukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, bukan seperti mana yang saya sebut level tadi, mana kedudukan pada al-ihwal, tempat, masa, keadaan. Itu bukan maksudnya.
di tingkat yang maha tinggi daripada bumi dan juga lapisan tanah. Dan pada itu dia dekat sekali dengan segala yang mewujud, yang ada. Maksudnya dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan makhluk. Dan kita tidak boleh kata bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh daripada kita, kerana bersalahan dia sudah akidah. Allah Subhanahu Wa Taala berada jauh daripada dunia dan juga akhirat. Allah berada jauh daripada kita. Bersalahan dia sudah akidah. Jauh itu ba'id, dia sudah bahasa Arab. Dekatnya adalah qarib. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia tak kata dia ba'id, dia kata dia itu qarib. Jadi jangan kita menukar dengan ayat Quran. Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Qarib itu hampir, dekat. Tapi bukan menunjukkan bahawasanya dekat hampirnya Allah dengan jarak. Jadi oleh kerana itu, jadi sudah aqidatul Islamiyah kita, hendaklah kita ketahui Allah Subhanahu Wa Taala itu qarib, dia bukan ba'id, jauh di sana. Para sahabat Nabi pun ada kalanya bila dia berzikrullah dia angkat suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Rasulullah bertanya, kamu berzikrullah? Mana ya Rasul? Tapi kenapa kamu mengangkat suara? Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala itu berada di satu tempat, lalu kamu manggil dengan mengangkat suara kamu. Begitu yang kami faham ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW kata, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan gitu. Kamu berbisik-bisik pun dia hampir dengan kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Adakah kamu tahu urat leher kamu? Tahu. Di situ ada uratnya nyawa. Kalau putus mati kamu. Allah lebih hampir pada itu. Jadi maksud hampir di sini bukan menunjukkan pada jarak, tapi menunjukkan pada kehebatan Allah, kekuasaan Allah yang menguasai diri kita, yang memelihara diri kita dan mengetahui keadaan kita, zahir dan batin kita seluruhnya. Itulah maksudnya qarib yang ditakwilkan oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan maha dekat kepada hamba-hambanya, lebih dekat daripada urat leher hambanya itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi jangan kata Allah Subhanahu Wa Taala jauh daripada kita. Hanya dalam bahasa yang kita faham dengan buruknya kita, maka menyebabkan kita jauh daripada Allah. Maksud jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah jauh daripada rahmatnya. Seperti mana ta'rifnya asy-syaitan ba'uda minal khair wa rahmah. Maksudnya syaitan itu adalah telah dijauhkan daripada kebaikan dan juga rahmat. Dia telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkannya. Jadi bukannya Allah jauh daripada syaitan, syaitan itu yang jauh daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa hampir, masuk hampir pada ilmunya. Dan disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ma lakum min najwa illa huwa sadisuhum wa la khamsatin sadisuhum wa huwa ma'akum aina ma kanu wa huwa ma'akum, dan dia dah bersama kamu di mana saja kamu berada. Di mana-mana saja makhluk ini berada, Allah bersama dengan dia. Allah Subhanahu Wa Taala berserta dengannya pada penglihatannya, pada ilmunya. Bahkan seseorang itu sedang bernyawa ataupun dia telah mati sekalipun, Allah bersama dengan dia. Makna menunjukkan bahawasanya manusia hidup tidak pernah keseorangan kerana Allah bersama dengan dia. Seseorang merasai keseorangan, kesunyian, padahal kalau sekiranya dia memahami itulah jalan terbaik dalam kehidupan, kerana dia bersama Allah. Itu khalwah namanya. Dia menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Wallahu syahidun bima ta'malun. Dia Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat segala apa yang dilakukan oleh kamu. Basir, dia maha melihat. Tidak menyerupai kehampirannya dengan kehampiran di antara tubuh-tubuh, sebagaimana tidak menyerupai zatnya dengan zat segala zat tubuh itu.
Allah Subhanahu wa taala itu tidaknya berjisim sehingga kita mau, tidak layak bagi kita untuk menjisim ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan bahawa pada satu penerangan oleh Imam Al-Ghazali bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan. Zatnya Allah apabila dikatakan dekat dan hampir, seperti mana zat kita. Contoh, saya hampir dengan meja ini. Lalu bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala hampir dengan makhluknya, bukan dikaitkan pada zatnya yang dekat, yang hampir dengan makhluknya itu. Sebab apa? Kedekatan itu sendiri menunjukkan pada satu jarak. Begitu juga berkaitan dengan kehampiran, adanya sentuhan menunjukkan zat dengan zat yang berbentuk. Kita zat yang berbentuk yang dicipta oleh Allah, ada tubuh. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitan. Dia wujud, dia mengurniakan, dia memberi, tetapi tidak ada kaitan dia menyentuhnya makhluk. Itu yang perlu kita ketahui. Dia tidak bertempat pada sesuatu dan tidak ada sesuatu bertempat padanya. Ini yang kita kena pegang betul-betul. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat dan tidak ada sesuatu tempat bersama dengan Allah. Kerana kalau sekiranya dikatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat, dia berhajatkan pada tempat. Sedangkan di sudut akidah, mukhallafatul lil hawadis, bersalahan Allah daripada yang baharu. Yang baharu memerlukan sesuatu, seperti mana kita memerlukan makan dan minum. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang wujud dalam keadaan kewujudannya itu sehingga kita menafikan permulaan. Itu azali namanya. Menafikan Allah Subhanahu wa taala wujud adanya permulaan. Maksud permulaan di sini apa? Pernah tak ada lalu bermula. Itu menafikan. Itu maksud azali. Bukan menunjukkan azali di sini adalah pernah tak ada apa-apa. Termasuk Tuhan kita. Lalu tiba-tiba dia ada. Itu kesalahan di sudut akidah dan sunnah wal jamaah. Kerana maksud azali di sudut akidah, kita kena menafikan wujudnya permulaan. Sebab ta'rifnya permulaan adalah asalnya tidak ada lalu dia ada. Tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita fahami. Nafikan dulu wujudnya satu, kemudian dua. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bukannya satu digit angka. Tu kata ulama wahid ahad. Bukan kita kaitkan Allah Subhanahu wa taala itu satu, bukan dua, bukan tiga. Tapi sebenarnya ini bahasa untuk orang awam faham. One God, satu Tuhan. Bukan biasa situ orang masyarakat sebut one God. Allah is one God. Jadi maksudnya apa? Bagi orang awam, kefahaman orang awam. Tetapi maksudnya wahid ahad sebenarnya nak menafikan kembali atas sesuatu yang wujud yang pernah sebelumnya tidak ada. Nak nafikan itu dulu. Jadi bilanya ada satu tempat yang diambil oleh Allah, Allah perlu memilikinya, maka bersalahan di sudut akidah ahli sunnah wal jamaah bersalahan. Kerana maha hebatnya Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Bila dia sempurna, mustahil dia memerlukan. Seperti mana contoh dalam hadis Rasulullah, sekiranya semua manusia kufur, semua kufur, tetapi tidak menyebabkan berkurangnya sifat Allah, kemuliaannya, keagungannya, tidak. Sekiranya seluruh makhluk ini mentaati Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak juga menyebabkan bertambah kemuliaan, bertambah keagungan, tidak juga. Seperti mana manusia dengan jin enggan untuk bertasbih kepada Allah, malaikat, haiwan, langit, bumi semua bertasbih. Tetapi bukanlah dengan tasbihnya alam ini menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan semakin hebat. Tidak juga. Bahkan di atas alam ini tidak ada satu makhluk pun yang dapat memuji Allah seperti mana Allah memuji dirinya sendiri.
La usi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tak mampunya aku nak memujimu ya Allah seperti mana engkau memuji atas zatmu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji atas zatnya, tapi adakah sama semua makhluk memuji Allah? Jawapannya tidak. Kita tidak mempunyai kemampuan untuk memuji Allah sehingga sampai pada kesempurnaan pujian, tidak juga. Hanya Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang memuji atas zatnya sendiri, dirinya sendiri. Maha suci Dia dari dipengaruhi oleh tempat. Apa maksudnya di sini? Seperti mana pada usul, mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat Dia memerlukan. As-Samad itu maksudnya makhluk memerlukan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tak memerlukan makhluk. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kata ulama, seolah-olah alam ini seluruhnya yang kita tahu, al-alam yang semesta alam, seperti mana titik huruf ba itu saja. Titik huruf ba itu saja disebab dia dikaitkan alam semesta. Mana mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana contoh kita ni bos, pekerja kita bagi cek 1 juta, hanya kita sign, lulus, zoom, selesai, lulus 1 juta. Itu contoh lagi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setitik tu selesai, semua Allah cipta, qada dan qadar itu berlaku. Siapa ahli syurga, siapa ahli neraka, semua telah selesai atas ilmu Allah. Itu kehebatan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi, Dia tidak terikat dengan masa. Dia yang menciptakan masa, Dia tidak terikat dengan masa. Adakah orang yang cipta sesuatu dia tak terikat dengan apa yang cipta? Tak. Pasti dinisbahkan, Dia yang buat, Dia yang tulis, Dia yang reka, pasti dinisbahkan kepada Dia. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia cipta seluruhnya, lalu kita nisbahkan kepada Allah. Dia yang ciptanya, lalu Dia yang pemilik, menjadi pemilik mutlak atas alam ini. Suruh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan hanya kepada Tuhanmu saja segala kesudahan. Kamu nak cerita apa pokok, kamu nak cerita batu pasir, kesudahannya semua kembali Dia adalah Allah yang menciptakannya. Dia sekadar mencipta, tapi Dia tidak berada atau berhajat dengan apa yang Dia cipta, sebab Dia dah maha sempurna. Dia maha hebat, maha sempurna ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita baca subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada berhajat. Berhajat ni mahu Dia mahu. Berhajat tu maksud Dia mahu. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala maha hidup, tidak ada kaitan Allah Subhanahu wa ta'ala hidup dengan nyawa, dengan roh, dengan masa, dengan ruang. Seperti mana seseorang itu kalau berada dalam ruang yang sangat-sangat sempit, dia tidak boleh berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kaitan dengan ruang. Itulah setinggi-tinggi makrifat, sehingga kita tidak perlu nak berfikir tentang wujud zat. Fikir tentang Allah yang wujud menciptakan alam. Fikir saja alam yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makrifat yang paling tinggi sekali. Tetapi maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dipengaruhi oleh tempat, sebagaimana maha suci Allah daripada dibatasi oleh waktu. Tetapi adalah Dia sebelum dijadikan zaman dan tempat. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah ada sebelum Dia menciptakan zaman, tempat. Dia itu telah wujud, ada, dan tidak ada kaitan kewujudan Allah, adanya Allah itu dengan keadaan satu-satu
yang disifati dengan tempat ataupun disifati dengan masa dan juga ruang. Tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasalnya kita jangan fikir tentang zat Allah. Kalau kita fikir seperti mana saya sebut sebelum ini, mula dah orang akan bertanya, Allah tu wujud, tapi dia wujud kat mana? Kat mana dia? Dia dah mula berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kalau dia tak fikir, dia terus beriman saja Allah wujud bi ghairi makan, tanpa bertempat. Dah selesai pada otak dia dah pegang itu Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa tempat. Lalu apa dia nak tanya Allah duduk di mana? Di mana Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu ada orang marah, kenapa tak boleh tanya pula? Bukankah ada hadis yang disebut Aina Allah? Pada ulama-ulama kita menyatakan, kamu orang Melayu ke orang Arab? Orang Melayu lah. Kamu tahu tak Aina itu kalau nak diterjemahkan dalam bahasa Melayu, tidak semestinya maksudnya di mana. Jadi kamu jangan tanya dalam bahasa Melayu, kamu boleh tanya dalam bahasa Arab. Aina Allah, boleh dijawab. Kalau kamu tanya di mana Allah dalam bahasa Melayu, kamu salah, dia sudah akidah. Sebab kalau kamu tanya di mana, menunjukkan tempat. Dia di mana? Macam contoh, kawan kita tu kat mana sekarang ni? Di mana dia? Tunjukkan tempat dia berada. Dia jawab dia ada kat hospital. Hospital tempat. Tapi kalau ditanya Aina Allah, boleh, kerana kalimah Aina di sudut bahasa Arab tidak kembali pada tempat, tapi menunjukkan pada sifat keagungan. Apa yang kamu faham tentang keagungan kemuliaan Allah? Nabi tanya seorang hamba kulit hitam perempuan, Aina Allah? Dia jawab, Allahu fis sama. Ini bahasa Arab. Nabi tanya bahasa Arab, dia pun jawab bahasa Arab. Kita terjemah Melayu, salah. Itu yang orang akan berpegang Allah Subhanahu Wa Taala, Wallahu fis sama, Allah berada di langit. Kerana ambil daripada jawapan tu dan dia zahir dengan terjemahan, salah, dia sudah akidah. Nabi bertanya bahasa Arab, jawapan dalam bahasa Arab, jadi tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa Melayu semudah itu. Contoh orang belajar basic bahasa Arab, jumpa kata aina di mana, mata berapa, kam berapa, mata bagaimana, kaifa bagaimana, mata berapa juga, kaifa bagaimana. Lalu bila dia sebutnya aina, dia dah faham di mana. Fi di dalam, ala di atas. Lalu apabila dia jawab Wallahu fis sama, Allah di langit, langit di atas, mudahnya dia terjemah dalam bahasa Melayu begitu. Jahil. Kenapa agaknya? Sebab ulama akidah Sunnah wal Jamaah mengatakan orang Arab jadi tradisi. Rasulullah bertanya, Aina Allah? Pendek, tapi maksudnya dalam. Apa yang kamu tahu tentang kemuliaan kebesaran Allah? Dia jawab, Wallahu fis sama. Orang Arab maksud sama adalah Allah berkuasa atas segala-galanya. Sebab fis sama menunjukkan pada al-alamin seluruhnya. Orang Arab biasa sebut begitu. Hebat. Macam kawan saya daripada Arab mari ke sini jumpa saya. Kita tanya keadaan guru kita kat sana, kat Algeria. Bagaimana guru kita di sana? Masya Allah, Syekhuna fis sama. Syekhuna fis sama. Guru kita kalau diterjemah Melayu faham, guru kita sekarang berada di langit. Tapi itu bukan maksud dia. Syekhuna fis sama maksud guru kita, insya-Allah Allah beri kehebatan pada dia. Itu kaedah di sudut bahasa Arab. Jadi jangan kita kata Allah Subhanahu Wa Taala fi sama, mana Allah berada di langit. Jahil. Kalau begitu, ceritalah pesawat yang boleh pergi ke langit, Allah di sana. Lepas tu kalau kamu tanya di langit, Allah di langit ke mana? Langit ada 7. Langit yang mana? Bahkan bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran, 7 lapis langit dibinasakan oleh Allah. Kamu mengatakan Allah berada dalam langit, Allah turut binasa.
Sebab Allah mengatakan dia binasakan seluruh di langit. Ini menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan dia di langit. Dia menciptakannya. Jadi ini yang kita pegang di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia sekarang menurut apa yang dia ada. Apa maksudnya di sini? Allah telah wujud. Kalau ditanya adakah perubahan pada kewujudan Allah? Jawapan tidak ada. Contoh kita, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu lihatlah, kamu dicipta daripada apa? Kemudian tabaqat, peringkat sehinggalah kamu usia tu. Kamu duduk dalam rahim ibu kamu, kadang-kadang tak nampak besar kamu, lalu dibesarkan oleh Allah. Jadi janin, besar lagi, jadilah anak, sehingga sampai usia 9 bulan lahir kamu. Peringkat sehingga kamu pun hidup sampai kamu dewasa, sampai tua. Ada ketinggian, perubahan. Itu makhluk. Allah kata tengok kamu, tak perlu tengok aku, sebab aku tidak ada kaitan. Berubah-ubah tu tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah sesuaikan ulama-ulama kita menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala telah wujud. Keadaannya begitu, tidak ada perubahan. Dia wujud dan sempurna. Perubahan ini apabila adanya zaman. Allah cipta zaman, dia tetap tidak berubah. Dia tidak berubah sehingga kita nak kata bila Allah Subhanahu Wa Taala dah cipta bumi ataupun dunia, Allah duduk di dunia. Bila dah dia hancurkan dunia, bumi ini, lalu dia cipta akhirat. Dia pergi ke akhirat pula. Tidak ada. Sebab itu menunjukkan pada perubahan dan terikatnya Allah pada dunia dan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan berhajat dengan dunia dan juga akhirat. Itu yang perlu kita ketahui, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita kena faham, yang laisa kamitslihi syai'. Kita tak boleh menggambarkan Allah, menyatakan Allah begini dengan akal kita. Itu kesalahan dia, sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab kita sendiri yang menentukan Allah. Beginilah Allah. Itu kesalahan dia, sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Disebabkan kita mengenal Allah berdasarkan turah pewarisan daripada Rasulullah kepada para sahabat sampai kita yang sama, tidak dikurangi, tidak ditambah tambah pada usulnya akidah itu, melainkan hanya ditambah pada syarat untuk bagi faham. Tapi usulnya Allah Subhanahu Wa Taala wujud, tidak bertempat, tidak berhajatkan pada makhluk, tidak ada dikurangi lagi maksudnya, dan tidak ditambah tambah lagi. Selesai. Seperti mana la ilaha illallah di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. Itu usul. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Itu di sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya kata ulama boleh ditambah, tapi jangan keluar pada usul. Tidak ada Tuhan yang wujud melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang berkuasa melainkan hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang dapat memberi, mentadbir, menciptakan melainkan hanya Allah. Sekadar tambah di situ, jangan yang lain-lain dah. Sebab ini usul. Kaedahnya adalah kaedah usul. Kata Imam Al-Ghazali lagi, dia tidak sama dengan makhluknya dengan segala sifatnya. Allah Subhanahu Wa Taala kasih, cinta, tapi jangan kaitkan kasihnya Allah, cintanya Allah. Itu sifat pada Allah. Sama juga cinta dan kasihnya kita. Adakah sama? Tidak. Allah murka, manusia pun murka. Mana benci? Allah benci, manusia pun benci juga. Adakah disamakan? Tidak. Itu yang perlu kita ketahui. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Seperti mana contoh Allah Subhanahu Wa Taala wujud zun tiqam. Bila dia dah suka, dia azab. Zun tiqam. Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Muntaqim. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang bila Allah memandang orang kafir, dia pandang sifat ni. Rahmat tak tercurah pada mereka melalui sifat ni. Walaupun begitu, dia memiliki sifat tersebut. Bila dia memandang orang yang beriman, dia pandang kasih. Dia masih ada sifat murka, tapi dia boleh pandang dalam keadaan kasih. Itu kita tidak boleh. Tak boleh nak jalan dua dalam satu. Ditanya awak sukakan dia? Suka tapi benci juga. Macam mana? Awak bencikan dia? Benci tapi sayang juga. Tak boleh. Kamu kalau dah sayang dia, sayang saja, benci tak ada. Kalau kamu benci dia, kamu tak boleh sayang dia. Itu yang kata Rasulullah, kalau kamu sayang seseorang, sayang terus. Itu. Kalau kamu benci, benci terus. Tapi kamu kena tahu kemungkinan orang yang kamu benci mungkin satu hari menjadi orang yang kamu sayang. Orang yang kamu sayang satu hari jadi orang yang kamu benci. Lalu kata Rasul, seimbangkan. Seperti mana seorang sahabat Rasulullah nak wafat. Nabi tanya, apa yang kamu rasa? Takut ya Rasul? Yang lain harap, pengharapan. Lalu kata Rasulullah, tidak akan datang kepada seseorang, dirasai seseorang itu dengan dua sifat tadi. Kamu kena ada satu je. Kamu takut ke kamu harap? Memang kita memiliki banyak sifat, cuma daripada semua sifat, pastikan ada satu sifat yang sedang dirasai. Sebab sukar bagi manusia kedua-duanya berjalan. Seperti mana contoh seseorang sedang menanggung rasa sakit, tidak sama seperti mana orang yang tak rasa sakit. Dia pasti berbeza. Itulah ta'rifnya sakit. Lalu apa maksud di sini? Kata Rasul, kamu pilih satu. Kalau begitu aku pilih harapan ya Allah. Aku mengharapkan Allah ampunkan dosa. Nabi kata, kalau kamu dah memulai dengan harapan, kamu boleh datangkan rasa takut kamu. Itu kaedah Rasulullah mengajar kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala keadaan pada zatnya, sifatnya pada Allah. Tidak ada kaitan dia boleh keluarkan sifat. Seperti mana contoh manusia, dulu dia benci, dia buang kebencian, lalu datang dia sayang. Sekarang dia sayang sebab dah tak ada benci. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sayang, mana menunjukkan dia tidak benci. Soalannya, mana kebencian Allah? Adakah Allah mencabutnya? Tidak ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tidak boleh disamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Boleh kita fikir akal, sukar, aqlun, akal ni terbelenggu untuk menghalusi perkara tersebut. Hanya kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita, merahmati kita, mengampunkan dosa kita. Mengharap. Itu yang kita kata kasihnya Allah sama macam kasihnya kita. Seorang ibu kasih ke anak, susui anak. Lalu Rasulullah bertanya sahabat, kamu tengok si ibu menyusukan anaknya, kasih tak? Kasih ya Allah, kasih ya Rasul. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih kasih. Apa maksudnya di sini? Tidak boleh disamakan kasih seorang ibu dengan kasihnya Allah. Itu kata Rasulullah dan mengajar arti kasih Allah dan juga kasih yang dimiliki oleh makhluk. Cerita di padang mahsyar di akhirat, seseorang hamba diperintah oleh Allah, diperintah oleh Allah, wahai hamba-Ku masuk syurga. Sampai ke pintu syurga, dia tak mau masuk lagi. Pada syurga duduk depan dia. Dah sampai pintu syurga ni sangat besar. Lalu Allah bertanya, wahai hamba-Ku, kenapa kamu enggan masuk syurga? Aku enggan, bukan enggan gitu ya Allah, tetapi sewaktu aku di atas dunia dulu, aku mempunyai teman dan sahabat. Dia membimbing aku, menyebabkan aku dapat masuk syurga. Cuma aku mengetahui sahabatku yang membimbingku dulu,
dibawa ke neraka. Lalu ya Allah, aku tidak sampai hati nak masuk syurga sedangkan aku meninggalkan akan saudara ataupun sahabat itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, adakah kamu kasihkan saudaramu itu, sahabatmu itu? Benar ya Allah, sesungguhnya aku lebih kasihkan dia. Kamu pergi cari dia, sama-sama pergi bawa masuk syurga. Itu kata Rasulullah SAW. Kerana Allah menyatakan, Allah tanya hamba tadi, kamu kasihkan sahabat kamu? Kasih ya Allah, aku jauh lebih kasihkan dia. Pergi cari dia, bawa masuk syurga. Itu kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut khairul raziqin, khairul rahimin, arhamur rahimin. Dia sebaik-baiknya. Kalau nak kata kasih, tak adanya makhluk boleh kasih macam Allah. Itulah maksudnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dikaitkan seperti mana sifatnya makhluk. Tiada sesuatu yang sama dengan zatnya dan tidaklah zatnya menyamai dengan sesuatu. Sesuatu itu makhluk, walaupun sebesar zarah sekalipun. Kita tidak boleh nak menyatakan ada yang sama dengan makhluk. Sifat Allah walaupun sebesar zarah, jawapannya tidak ada sama sekali. Dia maha suci dari perubahan dan juga perpindahan. Diulang lagi oleh Imam Al-Ghazali seperti mana tidak bertempat tadi. Sebab bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala berubah menunjukkan pada keadaan mustahil Tuhan kita berubah. Seperti mana contoh Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan orang yang syirik kepada dia mati kafir. Dalam Quran disebut Allah, mereka orang dilaknat oleh Allah, dikekalkan azab dalam neraka selama-lamanya. Dan adakah tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala nak berubah? Tak apalah, aku yang cipta dia, walaupun dia syirik aku nak bawa masukkan mereka masuk syurga. Mustahil. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan kita solat 5 kali sehari semalam. Allah berfirman, ma yubaddalul qawlu ladai, aku dah tak ubah dengan apa yang aku tetapkan. Tiba-tiba kita kata tak mustahil, mungkin satu hari nanti Allah akan ubah. Hai, ada Nabi Rasul lagi ke setelah Nabi SAW akan turun wahyu lagi ke? Sedangkan Rasulullah kata tidak turun wahyu lagi setelah kematian aku. Ada pula manusia beranggapan mungkin tak mustahil satu hari nanti solat ni mungkin jadi 2 je. Soalannya Allah turunkan wahyu berikan kepada siapa nak bagi tahu solat dah tak jadi 5 jadi 2. Allah berfirman, ma yubaddalu qawlu ladai, aku tidak ubah lagi ya Muhammad. Jadi maksudnya mustahil apabila Allah menetapkan kiamat Allah berubah. Tak jadi. Lainlah sifat kita niat nak datang tiba-tiba berubah, tak mau datang. Kita niat nak bagi tiba-tiba berubah, tak mau bagi. Itu kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu mustahil dia nak ubah-ubah tu. Sebab apa? Sifat perubahan menunjukkan kepada masa, zaman dan kelemahan. Contoh, kita tak tahu orang tu, sekarang dah tahu. Oh, kita tidak mahu bantu dia. Contoh, ada masa, ada zaman, ada akal, ada ilmu. Pada Allah Subhanahu Wa Taala mustahil dia kena bergerak tu semua. Seolah-olah seperti mana dikatakan tidak mustahil, Allah tersilap. Mustahil. Tapi ada saja orang kata tidak mustahil, malaikat tersilap. Malaikat boleh tersilap? Tidak boleh. Mustahil malaikat tersilap. Sebab Allah sebut dalam Quran bahawasanya malaikat melaksanakan apa yang Allah perintah. La ya'sun Allah, la ya'sum, ada mustahil tersilapnya apa yang dilakukan oleh para malaikat. Syiah Rafidah dia taksub dengan Sayyidina Ali. Dia kata sepatutnya Jibril turun ke wahyu bagi kat Sayyidina Ali, bukan kepada Nabi Muhammad. Silap Jibril, silap di Jibril. Padahal dalam Quran Allah turunkan, memang Allah turunkan wahyu daripada Jibril beri kepada Nabi Muhammad. Itu ayat Quran. Apakah mereka tak baca Quran? Syiah Rafidah tu kafir yang mereka.
Itu salah satu contoh. Itu contoh Rasul sebagai Nabi Rasul, dan Allah tidak mengubahnya. Maksudnya apa? Allah tetapkan dalam abadi Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tiba-tiba ubah. Allah tak mau pilih Muhammad, pilih orang lain. Mustahil kata ulama. Sebab atas azali, atas ilmunya, mustahil berlakunya perubahan. Kalau kita sendiri boleh, kita musyarat ya, kita pilih orang ni jadi sekian-sekian, ni jawatan dia. Last minute kita titik, kita ubahlah, tak mau dia lah, tengok dia macam nak mati je, cari orang lain. Contoh berubah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah perintah malaikat turun ke hujan, turun sungguh, tak ada, Allah kata nanti tak perlu turun, berubah. Mustahil. Lalu begitu juga mustahil zat Allah Subhanahu wa ta'ala berubah. Zat manusia boleh berubah atau tidak? Zat kita tidak berubah, tapi pada jasmaniah kita boleh berubah. Zat tak boleh berubah. Apa maksud zat? Pada roh kita tak berubah. Mustahil roh kita boleh masuk ke tubuh orang lain, roh orang lain masuk ke tubuh kita. Mustahil. Ini sudah akidah Sunnah wal Jamaah. Seperti mana seseorang dah mati, rohnya telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu rohnya masuk pada tubuh fulan. Kata ulama akidah Sunnah wal Jamaah, tidak berlaku sama sekali. Sebab Allah menentukan zat pada tubuhnya dan tidak akan pergi pada tubuh yang lain. Mustahil kata ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala alam. Berhenti situ, nanti kita sambung sedikit lagi, masih lagi berkaitan dengan tanzih, maka maha sucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini usul, dalaminya, fahaminya. Sebab inilah yang menyebabkan kita apabila beribadah, ibadah kita pasti diterima oleh Allah. Yang ini mengapa agaknya? Sebab ulama kita mengajar, kalau kamu beribadat kepada Allah, lalu kamu beranggapan Allah berada di atas sana, kita sujud kerana dia di atas, Allah dah tahu sana, lalu solat kita tidak akan sah, segala ibadah kita juga tidak sah. Kita zikrullah, kita membayangkan muka Allah di atas sana, tidak sahnya zikrullah kita, tidak diterima oleh Allah, sebuah kerugian. Mengapa kita membuat Allah di atas sana? Allah di atas sana. Ya Allah turun ke bawah sini pula. Lepas tu baca hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala turun akhir daripada malam. Allah turun malam-malam bangun. Tanya, mengapa kamu bangun malam-malam? Aku baca hadis, Allah turun malam-malam. Wahai hambaku, siapa yang bertaubat, aku terima taubatnya. Siapa minta ampun, aku ampunkan dosanya. Siapa berhajat, aku tunaikan hajatnya. Lalu malam-malam bangun, sebab Allah turun pada waktu malam. Dia merasa Allah turun. Itu kesalahan dia, sudah akidah Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Turun tu untuk perubahan, atas ke bawah, bawah naik balik ke atas. Itu kan perubahan, perpindahan. Dan kita dah belajar di sudut usul, Allah Subhanahu wa ta'ala tak begitu. Tapi apa maksud hadis tu? Kata ulama, yang turun pada akhir malam adalah keistimewaan pada doa seseorang hamba pada waktu itu mustajab terus tanpa ada hijab. Kita sekarang ni doa kata Rasulullah ada hijab. Nak bangun pada akhir malam bukannya senang. Orang nak tidur, lagi nak subuh, lagi sedap tidur, lagi rasa suam-suam, tidak sejuk menggigil. Bila azan pula dia masuk dalam selimut, aku tak pernah merasai satu nikmat yang sungguh besar, melainkan waktu azan masuk dalam selimut, tidur, bangun matahari dah naik. Nabi kata syaitan telah mengencengi akan telinga dia. Maknanya syaitan pun kencing gitu. Dahlah kita orang ke syaitan pun kencing kita juga. Lalu apa maksudnya di sini turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ditakwil oleh ulama, yakni kasih dia, lalu dia buka hijab. Kamu doa terus terima. Sebab orang doa waktu tu tak ramai, tidur ramai, yang doa tak ramai. Jadi yang bangun tu istimewa orangnya. Lalu Allah kata terus aku mustajabkan. Itu maksudnya turunnya Allah. Sebab kalimah turun tu bahasa Arab nazalullah.
Bahasa Arab, jangan terjemah terus Allah telah turun. Itu bahasa terjemahan Melayu. Kita kena kembali daripada lughat al-Arabiah, pada kaedah qawaid bahasa Arab. Jadi jangan terus pada zahir Allah turun, oh Allah atas, turun bawah. Bukan saja orang awam dah faham gitu. Ada ustaz-ustaz pun mengajar gitu. Dia pun faham Allah turun, Allah naik, Allah di atas. Gitu. Dia tak belajar ke Ihya Ulumuddin. Kalau dia belajar Ihya, untuk guru dia pun jelaskan sekian, dia pun tak akan ajar gitulah. Rasa saya dia tak pernah belajar lah kitab gitu. Dia terus belajar Quran, belajar hadis, faham zahir. Lepas tu dia ajar gitu. Sangat-sangat bahaya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.